Ai habal murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Jeni. Hari mengundi pilihan raya kecil Parlimen Gerik dan Dewan Undangan Negeri Bugaya dijalankan serentak pada 16 Januari tahun depan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pengundian pilihan raya kecil PRK Parlimen Gerik, Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya dijalankan serentak pada 16 Januari tahun hadapan. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh ketika mengumumkan urusan kedua-dua PRK berkenaan di Putrajaya hari ini berkata hari penamaan calon ditetapkan pada 4 Januari manakala pengundian awal pada 12 Januari. Kedua-dua PRK berkenaan perlu diadakan berikutan kekosongan luar jangka susulan kematian kedua-dua penyandang kerusi tersebut. Penyandang kerusi Parlimen Gerik Allahyarham Dato' Hasbullah Osman meninggal dunia pada 16 November. Manakala penyandang kerusi Dun Bugaya Allahyarhamah Manis Muka Muhammad Dara kembali ke Rahmatullah pada 17 November di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu akibat masalah buah pinggang. Allahyarhamah daripada Parti Warisan Sabah mempertahankan kerusi Dun Bugaya pada pilihan raya negeri Sabah 26 September lalu dengan majoriti 6,005 undi mengatasi 6 pencabarnya. SPR mensasarkan 70% pengundi akan keluar bagi kedua-dua pilihan raya ini. Saya merayu dan menasihatkan kepada semua pihak mematuhi garis panuh yang telah dikeluarkan bagi memastikan PRK ini berjalan dengan lancar di samping memastikan tiadanya kluster baru COVID-19 yang sedang wujud sekarang ini. Abdul Ghani berkata Dun Bugaya mempunyai 21,618 pengundi berdaftar yang terdiri daripada 21,181 pengundi biasa dan 437 anggota polis. Pusat penamaan calon dan pusat perjumlahan rasmi undi bagi PRK Dun Bugaya adalah di Dewan Masyarakat Sempurna. Encik Benedict bin Asmat, pegawai daerah sempurna, pejabat daerah sempurna dilantik sebagai pegawai pengurus PRK Dun N66 Bugaya Sabah dan dibantu oleh 3 orang penolong pegawai pengurus. SPR akan menggunakan Dewan Masyarakat Sempurna sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan resmi undi. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK Dun N66 Bugaya Sabah ini adalah daftar pemilih terkini sehingga ST3 2020 yang dikemaskini sehingga 22 November 2020. Daftar pemilih pilihan raya tersebut mengandungi 21,618 orang pengundi yang terdiri daripada 20,181 orang pengundi biasa dan 437 orang polis. Abdul Ghani berkata SPR menambah baik garis panduan pencegahan COVID-19 yang digunapakai pada pilihan raya negeri Sabah September lalu bagi pelaksanaan PRK Dun Bugaya. SPR menetapkan tempoh berkempen selama 12 hari. Semua kempen berbentuk ceramah, serahan kempen ziarah rumah ke rumah, walkabout, pengedaran pamflet secara bersebuka adalah tidak dibenarkan. Calon adalah digalakkan berkempen menggunakan saluran media sosial. Calon dibenarkan untuk memasangkan banner ataupun banting di dalam kawasan pilihan raya yang ditetapkan. Petugas parti calon perlu mengelakkan pertembungan semasa pemasangan banting banner bagi mengelakkan penjarakan fizikal. Aktiviti berkempen menggunakan kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara adalah dibenarkan dan pada waktu yang munasabah. Namun ia tidak boleh menyebabkan berlaku perkumpulan ataupun perhimpunan penyokong. Calon atau parti hanya dibenarkan untuk membuka satu bilik gerakan sahaja, manakala bilakan kecil atau tempat berkumpul bagi calon atau tidak dibenarkan. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 12 hari.
SPR akan melantik 544 petugas untuk melaksanakan PRK Dun Bugaya yang melibatkan 9 pusat mengundi dan 46 saluran dengan anggaran peruntukan sebanyak 4.7 juta ringgit. SPR juga akan menubuhkan satu pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya. Pasukan ini akan dianggotai oleh wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan dan wakil calon yang bertanding. Sementara itu, Abdul Ghani berkata PRK Parlimen P185 Batu Sapi akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas tamat tempoh proklamasi darurat yang diisytiharkan di kawasan itu. Beliau berkata tempoh itu adalah sama seperti ketika SPR menerima pemakluman rasmi mengenai kekosongan luar jangka mana-mana kerusi Parlimen atau DUN. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha pada 18 November telah mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen P185 Batu Sapi Sabah. Ia sekaligus membatalkan PRK kerusi itu sebagai langkah proaktif untuk membendung pandemik COVID-19. Proklamasi darurat itu adalah berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan selepas Seri Paduka memperhalusi penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempersembahkan nasihat beliau. Ia susulan keputusan mesyuarat jemaah Menteri Berhubung perkara tersebut. PRK Batu Sapi itu perlu diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Liu Vui Kiong pada 2 Oktober lalu akibat jangkitan paru-paru. SPR sebelum ini menetapkan hari penamaan calon bagi PRK Batu Sapi pada 23 November dan hari pengundian pada 5 Disember. Abdul Ghani berkata seandainya pengistirahan proklamasi darurat dibuat di Parlimen Gerik dan Dun Bugaya seperti di Batu Sapi, SPR akan menurut kehendak peristirahan yang dibuat. Kita ikuti perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat hari ini dengan 441 kes yang dilaporkan berbanding 326 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 27,679 kes. Negeri Sabah hari ini masih melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 441 kes bersamaan dengan 39.8%, di mana 346 kes iaitu 78.5% daripada kes-kes dikesan di negeri Sabah adalah hasil saringan kluster-kluster dan kontak rapat kes positif yang giat dijalankan di lapangan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, satu kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini membabitkan seorang lelaki rakyat asing berusia 47 tahun yang meninggal dunia di Hospital Sempurna. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 203. Manakala satu kluster baru dilaporkan di Sabah iaitu kluster Jalan Tuaran dengan 43 kes positif direkodkan hari ini. 738 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,027 pesakit sedang menerima rawatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Kesihatan KKM akan membuat penilaian risiko dan berbincang dengan SPR mengenai tarikh pilihan raya serentak yang telah ditetapkan bagi Parlimen Gerik dan Dun Bugaya. Ya, apabila diisytiharkan darurat di Batu Sapi, bukan maknanya seluruh Batu Sapinya dikawal oleh pihak tentera dan sebagainya, perintah berkurung, tidak. Kehidupan seperti biasa, perniagaan berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Cuma yang berubahnya adalah tarikh pilihan raya boleh ditunda kerana pengisytiharan darurat tersebut. Jadi untuk dua DUN, satu DUN di Sempurna, DUN Bugaya, satu lagi Parlimen Gerik, saya harap KKM akan membuat penilaian risiko dan akan berbincang dengan pihak SPR. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, penambahan kes di Pitas dan Kalabakan hari ini menjadikan kedua-dua daerah itu kini berada dalam zon merah. Kerajaan Sabah membenarkan aktiviti busking di lokasi tertutup atau dalam bangunan
sebagaimana dinyatakan dalam prosedur operasi standard SOP sebelum ini. Bagaimanapun, aktiviti itu hanya boleh diadakan dengan kawalan masa persembahan dan jumlah penonton yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan pihak berkuasa tempatan. Kadar penggunaan katil pesakit setakat ini adalah 30.79%. Sehingga hari ini, 240.383 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB meningkat kepada 97.9% berbanding 97.88% semalam. Majlis Ugama Islam Sabah sasar kutipan zakat sebanyak 90 juta ringgit tahun ini. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyasarkan kutipan zakat sebanyak 90 juta ringgit tahun ini, khususnya daripada syarikat berkaitan kerajaan JLC. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setakat November ini kutipan zakat adalah sebanyak 84 juta ringgit. Katanya, Pusat Zakat juga turut mengadakan kempen kepada JLC, pegawai dan orang perseorangan mengenai kepentingan menunaikan zakat masing-masing. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan penyerahan zakat perniagaan berjumlah RM577,511 dan 28 sen di Wisma MUIS siang tadi. Zakat diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad Datuk Buh Tamam Awang Mahmud kepada Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Ramlan Awang Ali. Muhammad Arifin berkata terdapat lebih 100 GLC di Sabah. Beliau berharap agar GLC yang memperoleh keuntungan agar dapat menunaikan zakat bagi membantu golongan yang memerlukan di negeri ini. 11 kampung di Labuan ditenggelami air susulan hujan lebat. Sekurang-kurangnya 11 buah kampung dan satu kawasan perumahan di Pulau Bebas Cukai Labuan ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan sejak 6 petang semalam hingga awal hari ini. Banjir menyebabkan 23 orang dipindahkan. Ketua Kampung dan Majlis Perwakilan Penduduk Terbabit melaporkan lebih 10 buah rumah ditenggelami air hingga paras pinggang. Kampung yang terlibat ialah Kilan, Sungai Buton, Kampung Sungai Miri, Bubulo Darat, Batu Manikar dan Lubuk Temiang. Turut terjejas ialah Kampung Ganggarak, Merinding, Ranca-Ranca Darat, Gersik dan Saguking. Sementara kawasan perumahan yang terlibat ialah Taman Mahkota Impian. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Alam Rituan Ismail berkata daripada jumlah yang dipindahkan 19 orang ditempatkan di Balai Bomba Layangan. Sementara bakinya menumpang di rumah saudara mara mereka. Pusat penempatan sementara mangsa banjir itu ditutup 3.30 petang tadi. Kesemua mangsa termasuk bayi dan kanak-kanak dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Rituan berkata kejadian banjir kilat itu berkemungkinan disebabkan longkang yang tersumbat. Demi mendapatkan upah RM200 hingga RM1,000, seorang lelaki tempatan bakal berdepan hukuman gantung sampai mati apabila diberkas bersama syabu seberat 1.05 kg dengan nilai RM47,340. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata, tangkapan ke atas penganggur berusia 21 tahun itu dilakukan hasil risikan dan intipan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah pada 25 November lalu. Suspek diberkas berdekatan Kompleks Perikanan Likas jam 11.45 pagi. Pemeriksaan yang dijalankan pada beg kertas yang dipegang oleh suspek mendapati terdapat satu plastik berisi syabu seberat 1,052 gram yang disembunyikan di dalam bungkusan plastik teh Cina berwarna hijau bertulis Qing Shan. Dalam satu kenyataan hari ini, Habibi berkata siasatan awal mendapati suspek tidak mempunyai rekod kesalahan lampau dan ujian saringan air kencing adalah negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Suspek direman bermula semalam untuk siasatan lanjut.
Saya Hikmah Juni Maksukul.